guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Seperti yang kita tahu, MB Lato-Lato begitu terdesak sekali untuk mempopularkan dirinya. Bukan popular kerana sumbangan yang menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat Kedah, tetapi mempopularkan dirinya menjadi penyanyi berkaraoke di tengah malam, di waktu subuh dengan wanita-wanita. Jadi hari ini apa yang lebih panas lagi, veteran UMNO membalun kau-kau MB Lato-Lato ini, sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi kenyataan daripada Setiausaha Agung UMNO, kalau saya tidak silap, turut menyatakan, kalau tidak silap, Setiausaha Agung UMNO berkata bahwa sesiapa yang mengkhianat, perlembagaan UMNO telah pun mengubah, iaitu mereka akan didenda atau perlu membayar sebanyak 100 juta sekiranya mereka mengkhianat, dan juga memberikan sokongan kepada parti lain, khususnya kepada pembangkang. Jadi sahabat semua, untuk perkara yang pertama, menarik ya untuk saya ingin kongsikan bersama dengan Anda. Baik, bagaimana Sanusi dibalun kau-kau oleh veteran UMNO ini. Katanya Sanusi tidak perlu berkaraoke untuk jadi popular, katanya. Jadi apa maksud veteran UMNO ini, yaitu Puan Zarkasi membuat kenyataan seperti ini. Jadi saya ingin membacakan kenyataan ini yang saya petik daripada Harapan Daily. Katanya, Ahli Majlis Kesihatan Tinggi UMNO Datuk Dr. Puan Zarkasi menasihatkan Menteri Besar Kedah, siapa lagi kalau bukan MB Lato-Lato, agar tidak berkaraoke untuk menjadi popular. Sanusi sebaliknya wajar menumpukan perhatian terhadap pembangunan Kedah, memandangkan usaha penukaran kerajaan pusat gagal menerusi langkah Dubai. Katanya Sanusi tidak perlu berseronok macam itu kerana kerajaan tubuh atap 18 Disember tidak berlaku. Sanusi ditipu oleh skema politik, kata Puan dalam satu hantaran di Facebook beliau. Tambah lagi, Sanusi tidak perlu hore-hore, eloklah berhenti berkaraoke. Tidak perlu jadi populis dengan cara itu. Fokus bangunkan Kedah kerana pertukaran kerajaan pusat gagal, katanya. Baru-baru ini Sanusi juga pengarah pilihan raya PAS menjadi sebutan ramai ekoran tindakan berkaraoke hingga 3 pagi di platform video ringkas TikTok. Meskipun banyak pihak telah mengkritik MB Lato-Lato ini, yang mengejutkan adalah Dewan Ulama PAS Ahmad Yahya telah mempertahankan Sanusi dengan memberi alasan bahwa Sanusi sedang berdakwah di pentas media sosial. Wow, itu antara satu lagi dalil yang dikeluarkan oleh ulama PAS, sahabat-sahabat semua. Bagaimanapun, Puan mentafsirkan hujamat sebagai Sanusi ketagih berkaraoke. Rupanya Sanusi ketagih berkaraoke secara dalam talian sehingga lewat pagi. Ini didedahkan oleh Ahmad Yahya. Sanusi kata ia tidak salah dari segi agama dan undang-undang, tetapi bayangkan kalau Ustaz Hadi buat perangai itu tidak manis, kata Puan. Itu antara kenyataan panas ya daripada veteran UMNO ini, yaitu Puan Zarkasi. Dikatakan, katanya mungkin Sanusi sudah ketagih untuk berkaraoke bersama dengan wanita-wanita, berkaraoke di TikTok, sosial media, sehingga lupa yang sebenarnya tugas beliau adalah untuk membangunkan Kedah, menyelesaikan masalah air yang menjadi masalah besar di Kedah, membina lapangan terbang, membina sirkuit untuk lumba, litar dan sebagainya. Tapi mungkin dia sudah lupa bahwa dia adalah seorang menteri besar. Mungkin dia bercita-cita untuk menjadi artis dengan berbulah di TikTok sebagai menyanyi di karaoke di TikTok ini, sahabat-sahabat semua. Sehingga tengah malam, sehingga subuh, itu kenyataan daripada Puan Zarkasi ini. Menarik sahabat-sahabat semua. Jadi satu perkara yang saya kongsikan adalah sekali lagi berkaitan dengan gerakan mau menumbangkan kerajaan. Kononnya ada ahli parlimen UMNO yang menyokong pembangkang untuk menggulingkan kerajaan hari ini, walaupun sudah dititahkan oleh yang di Pertuan Agong ketika ini supaya kerajaan ini meneruskan kerja mereka untuk mengurus, mentadbir dan menitahkan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan mengotai untuk mentadbir dan menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Jadi hari ini Setiausaha Agung UMNO
Ashraf membuat kenyataan, katanya kursi parlimen kosong jika sertai pakatan lawan. Itu antara kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung UMNO ini. Katanya mana-mana ahli parlimen daripada UMNO yang bertindak menyertai Perikatan Nasional PN akan kehilangan kursi mereka, kata Datuk Ashraf Wadi Dusuki. Setiausaha Agung UMNO itu berkata sekiranya perkara itu berlaku, kedudukan mereka akan gugur dan kursi tersebut akan diisytiharkan kosong. Pasal 20.11 Perlembagaan UMNO memperuntukkan keahlian UMNO akan tergugur secara automatik sekiranya ahli parlimen telah dipilih sebagai ahli parlimen dan kemudiannya menyertai suatu pakatan yang tidak dianggotai oleh UMNO. Tambah lagi, ini termasuk menandatangani perjanjian untuk membentuk pakatan dengan parti lawan sekaligus bertentangan dengan pendirian parti, katanya di Facebook hari ini. Jadi ini antara perlembagaan parti UMNO yang mereka telah ubah berdasarkan akta lompat parti, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau ada penganalisis mengatakan ya mereka ahli-ahli parlimen ada hak untuk memilih siapa yang mereka sokong, benar, mereka memang ada hak. Tapi dengan adanya akta lompat parti ini, itu hak itu sebenarnya telah pun diketepikan. Dan apabila UMNO sendiri telah menggubal perlembagaan parti mereka, sekiranya ahli-ahli parlimen mereka berpaling tada, mengkhianat, menyokong parti lawan, pembangkang, ya secara perlembagaan dalam UMNO, mereka akan kehilangan kursi seperti mana dalam akta lompat parti. Tapi tidak kepada parti PAS, sahabat-sahabat semua, yang melawan dan tidak mengubah perlembagaan parti mereka, yang mana hari ini bebas ya ahli parlimen untuk memberikan sokongan. Yang penting sokongan kepada kerajaan, yang penting mereka tidak keluar parti, maka mereka tidak akan boleh dipecat atau tidak boleh dianggap sebagai lompat parti. So ini adalah satu perkara ya, karena di dalam parti Bersatu khususnya mereka tidak menggubal perlembagaan mereka. Ya, sebenarnya perkara ini sudah dibincangkan ketika mereka menjadi kerajaan, tetapi mereka sendiri yang menolaknya, mereka sendiri yang tidak mahu melakukannya. Hari ini mereka menyalahkan ahli-ahli parlimen mereka untuk memberikan sokongan kepada kerajaan. PKR sebenarnya dan juga termasuk dalam Pakatan Harapan, DAP juga telah pun menggubal parti mereka, perlembagaan parti mereka. Bagi sesiapa yang mengkhianat, memberikan sokongan kepada pembangkang, maka secara otomatiknya mereka dianggap sebagai lompat parti dan juga boleh mengosongkan kursi yang mereka sedang duduki. Itu dia. Jadi Ashraf Wadi juga berkata perkara itu termaktub dalam perlembagaan UMNO yang telah dipindah Januari tahun lalu. Katanya pindahan tersebut menghalang ahli-ahli parlimen UMNO bertindak membelakangi apa jua keputusan parti, termasuk menyertai juga pakatan politik untuk menyokong seseorang sebagai Perdana Menteri. Setiap ahli parlimen UMNO dan BN Barisan Nasional juga terikat dengan perjanjian, dan aku janji ditandatangani di hadapan Pesuruhjaya Sumpah bahwa mereka terikat, dan bond berjumlah 100 juta ini yang saya katakan tadi ya, harus ya dibayar oleh pengkhianat. Dalam pada itu Ashraf juga berkata sebarang pelanggaran menyebabkan mereka wajib membayar sebanyak 100 juta ringgit kepada parti, sebagaimana kes Datuk Zuraida Kamarudin melawan PKR, di mana Mahkamah Tinggi memutuskan bond RM 10 juta yang ditetapkan parti berkenaan sah dan wajib dibayar. Semua pindahan itu dilakukan karena mengambil iktibar ketidakstabilan politik yang memudaratkan rakyat dan negara selepas PRU14 pada tahun 2018, ujarnya. Desas-desus timbul kononnya terdapat beberapa ahli parlimen kerajaan didakwa bersekongkol dengan pembangkang. Bagi menggulingkan kerajaan perpaduan, ia dikuatkan lagi dengan dakwaan Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Jabatan Komunikasi Komuniti Jacob Nati Ismail Yusof yang mendakwa wujudnya komplot langkah Dubai didalangi pemimpin parti pembangkang, termasuk beberapa ahli parti politik kerajaan, dengan matlamat untuk menumbangkan pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya. Itu antara kenyataan yang begitu panas ya, dan mengesahkan ya bagi sesiapa yang cuba untuk mengkhianat untuk parti dalam kerajaan seperti Barisan Nasional UMNO. Mereka akan mengosongkan kursi, dan UMNO mengatakan mereka harus membayar 100 juta. Saya percaya ya perlembagaan dalam parti Pakatan Harapan, komponen mereka juga telah pun diubah
ya, seperti mana yang akan dilakukan, contohnya untuk memberikan sokongan kepada pembangkang, memberikan SD, mereka dengan serta-merta akan dikehendaki untuk mengosongkan kursi mereka terbaik. Tapi tidak kepada Bersatu yang menolak akta ini. Jadi terima kasih, sampai di sini saja sahabat semua. Bagaimana dengan pandangan Anda? Ya, yang pertama, veteran UMNO Dr. Puaza Kasih membalun MB Lato-Lato yang sibuk berkaraoke sehingga tengah malam, dikatakan juga sehingga subuh. Oh, inilah kehebatan ya, MB Lato-Lato ini. Jadi Anda boleh berikan komen pandangan Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.